Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Okey, cikgu harap hari ni dapatlah mengikuti kelas cikgu sehingga akhir dan dapatlah awak menghantar latihan yang seperti yang diminta. Okey? Okey. Alright. So hari ni kita nak masuk subtopik yang baru, iaitu subtopik yang kedua, iaitu 1.2 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, dalam subtopik ni murid akan mendapat menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey? Maksudnya faktor kedatangan kuasa barat ni maksudnya kenapa barat datang ke negara kita. Itu antara faktor-faktor yang kita perlu carilah. Okey. So, pengenalannya ialah yang perlu awak tahu. Okey, syarikat India Timur Inggeris ni ataupun kita panggil dia sebagai SHTI yang ditumbuhkan dekat England. Okey, syarikat ni dipertanggungjawabkan ataupun diberi hak monopoli untuk monopoli lah perdagangan rempah dekat Kepulauan Melayu oleh kerajaan British. Macam tu juga dengan SHTI Timur Belanda setelah ditubuhkan. Dia memonopoli perdagangan dekat bahagian timur. Kalau Perancis pula dia untuk berdagang dekat Asia. Okey, dan salah satu sebab kenapa kuasa barat ni datang ke negara kita, tak kira lah British ke, Perancis ke, Portugis ke, Spanyol ke. Okey, ini adalah kerana sebab negara kita ni stabil dan juga makmur. Okey, kita dah belajar dalam subtopik yang pertama kan, yang kemakmuran tentang kemakmuran, di mana negara kita ni ataupun tanah Melayu kita ni kaya dengan hasil bumi, kaya dengan hasil galian, hasil galian, hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, menyebabkan kuasa barat ni sebenarnya dia berminat untuk memiliki kekayaan tersebut lah. So bermulalah penjajahan Eropah ni sehingga ke Kepulauan Melayu. Okey, sebelum cikgu pergi lebih lanjut lagi, awak boleh rujuk muka surat 10 Kita akan pergi pada muka surat 10, 11 dan seterusnya dalam subtopik 1.2 ni. Okey, so penjajahan Eropah ni keluar benua ni ada juga melibatkan Portugis dan juga Spanyol. Sehingga kan Spanyol ni pernah menjadi satu kuasa ulung untuk memonopoli perdagangan dekat Kepulauan Melayu lah. Dan mereka ni berjaya membina empayar perdagangan dan kuasai jalan perdagangan dekat Lautan Hindi. Dan Sepanyol ni antara pesaing utama kuasa penjajahan barat yang lain. Okey. Ini kronologi cerita tadi yang cikgu dah sebut tadi. Di mana penjelajahan Portugis telah bermula, begitu juga dengan Eropah yang melibatkan Portugis dan Spanyol. Dan Spanyol ni kenapa dia menjadi satu kuasa ulung? Sebab dia memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloni dia. Kemudian wujudlah pula abad ke-16 zaman kegemilangan Portugis Spanyol, and then abad ke-17 barulah munculnya kebangkitan barat, kuasa-kuasa barat yang lain seperti Belanda, British dan juga Perancis yang nak merebut kekayaan dan juga tanah jajahan. Okey, kita pergi pada slide yang ketiga. Okey, dalam slide ni barulah kita nak ceritakan detail isi utama sebenar dalam subtopik ni, iaitu kenapa kuasa barat datang ke negara kita? Apakah faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita? Okey, yang pertama boleh rujuk muka surat 11 dalam buku teks. Okey, disebabkan barang mewah. Okey, kuasa barat masa ni berminat nak dapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak dan juga permata ataupun hasil hutan. Dan kuasa-kuasa barat ni juga nak mendapatkan barang mewah dari China seperti teh, sutra dan juga tembika. Okey. Dan barang-barang dagangan ni ada terdapat di Kepulauan Melayu. Kemudian yang kedua, ni kerana negara kita ni merupakan pusat pengumpulan barang. Barang-barang dagangan lah. Okey, kenapa pusat pengumpulan barang dagangan? Okey, kerana macam pelabuhan Melaka bila mereka pedagang-pedagang daripada luar berdagang daripada barat and then ataupun daripada India, dia pergi ke China, dia akan lalu di Selat Melaka. Okey, dari situ dia akan berhenti di pelabuhan Melaka and then dekat situ dia akan berdagang. Okey, berdagang maksudnya dekat situ dah terkumpulnya barang-barang dagangan daripada satu dunia.
Mungkin China dia perlukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Jadi dia boleh dapatkan dekat pelabuhan tersebut. Begitu juga dengan orang barat. Mereka boleh dapatkan barang dagangan China dengan cara berdaganglah dekat pelabuhan yang mereka singgah tu, iaitu pusat pengumpulan barang tadi. Dan semuanya boleh didapati di Kepulauan Melayu. Okey, dan tempat ni terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan juga India. Okey, ingat pusat pengumpulan barang dagangan. Okey, yang ketiga ialah pelabuhan persinggahan. Okey, kenapa pelabuhan persinggahan? Okey, macamlah kita naik kereta, jalan jauh-jauh daripada utara ke selatan, kita perlu berhenti dekat RNR. Begitu juga kapal dagangan sayang. Okey, kapal dagangan mereka perlu berhenti, perlu ada satu pelabuhan persinggahan untuk dia singgah. Okey, untuk dia singgah untuk mendapatkan bekalan makanan, mungkin bekalan minuman, dan dia boleh boleh membaiki kapal dia sebelum dia berlayar. Mungkin ada kapal yang rosak, dia boleh baiki kapal dia. Dan yang paling utama kenapa mereka perlu ada pelabuhan persinggahan ialah untuk melindungi diri mereka daripada tiupan angin monsun. Okey, dia menjadi tempat persinggahan, tempat dia berlindung sementara nak tunggu peralihan angin monsun. Itu pelabuhan persinggahan punya fungsi. Okey, yang keempat ialah agama Kristian. Di samping dia berdagang, mereka juga menjadikan agama Kristian itu sebagai satu faktor antara faktor penjajahan mereka ke Kepulauan Melayu, di mana mereka matlamat dia nak menyebarkan agama dia. Agama dia sebab macam contohlah Portugis. Pernah Portugis dia ada mention dalam penjelajahan dia tu gospel, gold and then glory. Gospel tu apa? Gospel tu lah antaranya ialah keagamaan, glory kemakmuran, and then gold. Gold maksudnya emas, maksudnya dia nak menjajah untuk mendapatkan kekayaan. Itu antara punca utama, faktor kedatangan kuasa barat tadi. Okey, next kita pergi kepada yang ketiga, iaitu kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Berlaku dekat Britain sejak abad ke-17 lagi. Okey, kenapa kuasa barat seperti British ni datang ke negara kita? Okey, disebabkan masa abad ke-17 telah berlaku perubahan dasar-dasar kuasa-kuasa barat. Maksudnya kena cari pusat perdagangan and then kuasai tanah jajahan untuk dapatkan bahan mentah bagi keperluan kilang dia secara berterusan. Itu antara reason dia. Dan masa tu sebenarnya berlakunya apa? Revolusi perindustrian, di mana kilang ni telah mengusahakan contoh antara contohnya ialah kilang mereka ini dah makin membangun banyak. And then antara contoh kilang yang terbangun adalah kilang yang memproses makanan dalam tin. Okey, untuk membuat tin makanan mereka memerlukan bahan mentah seperti biji timah. Biji timah tak terdapat di negara mereka. Negara kita yang kaya dengan biji timah. Dan untuk pengetahuan anda semua, kita antara pengeluar utama biji timah di dunia. Punyalah kagumnya kita kan, negara kita ni kaya sebenarnya. Okey. So, berlakulah revolusi perindustrian apabila mereka secara berkembang-kembang, dia punya kilang perindustrian dia, perusahaan dia mengeluarkan barang secara besar-besaran. Jadi, mereka perlukan bahan mentah. Jadi, mana nak cari? Itu yang dia galakkan orang-orang dia untuk pergi menjajah, mendapatkan kawasan perdagangan ataupun kawasan tanah jajahan untuk dapatkan bahan mentah. Okay, and then selain daripada Britain, sebenarnya ada negara lain seperti Jerman dan juga Perancis yang menjadi negara perindustrian. Sebab itulah makin banyaklah negara yang jadi negara perindustrian, menyebabkan makin ramailah orang Eropah yang ataupun orang kuasa barat yang datang ke negara kita. Okay, next. Okay, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20 pula. Yang tadi abad 17-18. So ni kita nak cerita abad ke-19 dan ke-20. Ini boleh rujuk muka surat 13. Okey.
Yang pertama disebabkan oleh perkembangan industri kereta ni. Sekejap cikgu highlight. Ni, perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar yang menyebabkan bertambahnya permintaan nakkan getah asli. Antara bahan penting lah dalam kereta dan juga untuk membuat barang elektrik. Sebab barang elektrik ada guna penebat kan, so kita pakai getah. Getah asli masa tu belum ada lagi getah sintetik ataupun kita panggil getah tiruan. Okey, so getah asli ni adalah bahan penting dalam perusahaan penebat barang elektrik dan juga tayar kereta. Masa tu dah ada industri kereta di Eropah. And then yang kedua ialah kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Di mana negara kita ni luas. Iklim negara kita luas. And then tanah dia subur. Dan iklim dia sangat sesuai untuk tanaman yang berorientasikan ekspor. Seperti apa? Getah. Getah, and then tebu, tembakau dan juga padi. Okey, getah. Sebenarnya pokok getah ni bukan berasal daripada negara kita pun. Jangan awak ingat pokok getah ni memang asal usulnya daripada negara kita. No. Daripada mana pokok getah ni berasal? Saya tak tahu lah kalau awak ada pernah belajar masa form 1 ke form 2 ke. Tapi kalau ikutkan silibus sebelum-sebelum ni memang kita ada sebut. Getah ni sebenarnya asal usulnya dibawa masuk oleh orang barat dari negara Brazil. Biji getah tu. Kemudian dia tengok kawasan iklim kita, tanah kita subur dan dia rasa sesuai sangat untuk menanam pokok getah. Jadi mereka telah angkut anak-anak pokok getah daripada Brazil yang dibawa masuk ke negara kita untuk ditanam. And then tebu, tembakau and then dan juga padi. Selain daripada itu, negara kita ni kaya dengan hasil bumi, biji timah, biji besi, emas, petroleum dan juga arang batu. Arang batu tu untuk apa? Nanti cuba cari arang batu tu untuk apa. Okey. Cikgu tanya ni kan, awak kenalah buat kajian sikit. Kena rajin-rajin bergoogle. Kita google cari ilmu. Itu tujuan Google. Googling. Okey, selain daripada tu yang nombor 3, kenapa kuasa barat datang? Salah satunya industri mengetin makanan. Ni cikgu cerita tadi. Mereka perlukan biji timah sebab nak buat tin makanan. Ini ciptaan baru Amerika Syarikat dan menyebabkan harga biji timah masa tu melambung tinggi. Masa tu kaya sekejap kita punya orang kita. Dia bermula dekat Sungai Lembing masa tu, dekat Pahang. Masa tu pada diorang RM1 tu je pun dah besar dah sangat. Memang kaya raya. Kalau awak perasan Sungai Lembing ke Sungai Tembeling, saya tak ingat nama tempat tu. Di Pahang di Pahang ada terowong yang dibuat untuk mengorek biji timah. Dan tempat tu masih ada lagi sampai sekarang. Tapi terowong tu sudah tidak aktif lagi. Cuma mereka telah jadikan sebagai tapak sejarah untuk pelancongan. Untuk kita lihat macam mana mereka korek hasil biji timah dan bawa keluar dengan kereta api dalam terowong tu. Nanti cuba tengok Okey. Cuba cari search dekat Pahang antara yang paling orang kata paling panjang, paling dalam. Okey. Itu industri mengetin And then yang keempat ialah disebabkan oleh pembukaan terusan Suez. Apa tu pembukaan terusan Suez? Nanti awak akan tengok lah pembukaan. Cuba try Google. Okey, Suez tu dekat mana? Okey, tapi dalam buku tu boleh tengok muka surat 14 ada awak nampak dalam peta tu terusan Suez. Okey, terusan ni dia menghubungkan pelabuhan sait Laut Mediterranean dan juga Suez dekat Laut Merah. Dan kalau awak perasan laluan tu, kalau asalnya mereka lalu dekat Tanjung Harapan yang dot dalam muka surat 14 tu lah. Dia lalu luar dekat Afrika tu, benua Afrika tu ke bawah tu. Tapi lepas adanya pembukaan terusan Suez ni, mereka rasa laluan itu lebih cepat. Kalau perasan lebih cepat kan, menjimatkan masa, menjimatkan minyak dan sebagainya. Okey, jadi perdagangan tu makin bertambah lah. Maksudnya makin orang lalu situ makin bertambah. Okey, and then yang seterusnya ialah penciptaan kapal wap. Okey, kapal wap kapal wap mula dicipta dan penting sebab dia dapat bawa muatan yang banyak. Okey, sebelum tu pakai kapal apa? Kapal layar. Kapal layar Kapal layar ke? Kapal dagang yang besar tu kan. Mereka tak pakai pun yang ada wap-wap ke enjin ke. No, tak ada. Manually. Kalau kapal wap ni, yes, dia pakai wap lah. Steam supaya dia boleh menggerakkan kipas dan bergerak sendiri.
Tak seperti kalau sekarang ni apa? Sekarang of course kita pakai enjin. Enjin minyak. Okey, tapi kalau dulu tak, dia tak pakai minyak. Kapal wap dia tak pakai minyak. Dia kaedah steam sebenarnya. Okey, kapal wap. Okey, dan kapal wap ni dia dapat muatkan muatan yang banyak. Dan perjalanan lagi cepat lah berbanding kapal dagang yang biasa tu kan. Dan dia menjimatkan kos. Okey, jadi kenapa jimat kos? Sebab dia tak perlu ulang alik bawa muatan 2-3 kali. Sekali bawa je kan. Muatan sekali banyak boleh letak. So jimat kos lah. So lagi mudah dan murah. Sebenarnya kapal wap ni. Okay. And then yang seterusnya ialah persaingan kuasa barat. Wujudnya persaingan kuasa barat ni. Cikgu pergi di sini dulu. Cikgu ikut buku teks. Antara Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan juga Amerika Syarikat nak dapatkan tanah jajahan dan juga wilayah dia. Nak takluk. Dia sanggup berperang. Nak dapatkan tanah jajahan. Dan kuasa barat ni dianggap semakin luas tanah jajahan, makin tinggi dia punya sanjungan yang dia dapat. Itu sebab dari dulu sampai sekarang kita kata kuasa-kuasa besar yang maju macam Amerika, Jerman, Perancis, British, antara negara-negara yang orang kata kuasa besar kan. Itu yang bila Jepun dapat kalahkan Amerika dalam perang dunia yang kedua, menyebabkan semua orang barat buka mata. Orang Asia pun boleh tahan hebat. Itu Jepun That's why Jepun tu orang barat tak sangka dia boleh kalahkan British dekat tanah Melayu kan. Dan dia boleh juga kalahkan Amerika masa Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya lepas tu dia tertewas. Hanya disebabkan oleh bila berlakunya pengeboman atom, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lumpuh terus Jepun masa tu Okey, tapi sampai sekarang pun Jepun masih lagi digelar sebagai negara maju. Berbeza dengan kita kita bukan kategori negara maju, kita masih lagi kategori negara membangun. Okey. Itu untuk pengetahuan umum lah. Okey, penciptaan telegraf. Telegraf ni membolehkan ahli perniagaan berhubung lah dengan ejen dia, dengan wakil dia. Dia gunakan telegraf. Dia orang dulu tak ada telefon. Dia pakai telegraf. Ciptaan telegraf. And then last kali ialah slogan beban orang putih. Okey, maksud slogannya apa? Tanggungjawab mereka untuk bantu dan beri kesejahteraan pada penduduk wilayah yang dijajah. Dia berhasrat nak sebarkan pengaruh dengan tamadun dia. Dia gunakan macam-macam slogan. Kononnya nak mewajarkan yang tindakan dia tu macam ni. Tapi adalah udang di sebalik batu. Mereka berhujah mengatakan bahawa peradaban mereka lagi tinggi berbanding kebudayaan orang-orang kita, orang-orang tempatan. Sebab tu dia nak suruh ikut macam dia. Sebab tu digunakan slogan beban orang putih. Tanggungjawab mereka, tugas mereka nak bantu kita untuk kesejahteraan kita. Kononnya lah. Okey, kalau Perancis pula digunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun. Dia nak mengatakan bahawa barat ni bukanlah orang yang dianggap mundur. Itulah antara kedatangan kuasa barat. 8 tu tadi untuk abad ke-19 dan ke-20. Okey. Alright. Okey. So lepas ini cikgu nak minta nanti awak tolong buat latihan Okey, jadi boleh faham ya? Hari ni kita dah masuk faktor kedatangan kuasa barat. Antaranya ialah sebabkan apa kedatangan kuasa barat abad ke-16, barang mewah, pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan, penyebaran agama Kristian. Kalau 17-18 hanya disebabkan oleh revolusi perindustrian, di mana negara-negara barat berlumba-lumba bila mereka dapat meningkat menjadi negara perindustrian. Ingat negara perindustrian maksudnya perindustrian mereka makin maju. Okey, kalau abad ke-19 dengan ke-20 disebabkan adanya industri kereta and then kesuburan tanah negara kita dan adanya industri mengetin makanan, pembukaan terusan Suez, ciptaan kapal wap, ciptaan telegraf, persaingan kuasa-kuasa barat tadi dan juga slogan dia menyebabkan mereka datang ke negara kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu ucapkan mudah-mudahan anda dipermudahkan urusan hari ini untuk menyelesaikan tugasan yang cikgu berikan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi next class. Terima kasih.